So official trailer untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania sudah pun di-reveal kepada kita semua melalui Marvel Entertainment. Dan banyak input yang kita boleh dapat daripada official trailer tersebut. Ini adalah official trailer yang kedua, if I'm not mistaken, untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So ini adalah correct plot untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So hello, Assalamualaikum semua, welcome back to Film Bising YouTube channel, di mana kita akan membahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumours, Marvel Theory dan sebagainya. So ini adalah correct plot sesi untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Aku rasa ramai dah tak sabar untuk menantikan this kind of session, di mana kita akan berteori ataupun mengkaji apa yang Ant-Man and the Wasp: Quantumania akan tawarkan kepada dia punya audience. So tanpa membuang masa, kita go in depth terus kepada main plot untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Actually masa Ant-Man and the Wasp: Quantumania official trailer yang pertama dahulu, walaupun kita dah nampak ada Kang dalam tu, kita nampak ada Chronopolis, akan tapi dia punya main plot agak samar-samar. But in this official trailer kita dapat tengok dia punya main plot. Apakah dia main plot untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania itu, iaitu losing time kepada siapa, iaitu Scott Lang ataupun Ant-Man. So kita tahu tentang satu karakter ini, iaitu Scott Lang. Basically dia telah kehilangan banyak masa bersama anaknya. Daripada perspektif aku, kehilangan masa bersama anaknya ini merupakan salah satu main plot yang sangat kuat lah, kerana ianya berkaitan dengan family. Basically bila berkaitan dengan family, cuba untuk menyelamatkan family dan sebagainya, memang itu adalah one of the strongest main plot lah untuk sebuah filem. Dan juga kita dapat tahu Scott Lang ini telah dimasukkan penjara semasa dalam filem Ant-Man yang pertama, tak silap aku pada tahun 2016. Dia bagi tahu kepada kita that Scott Lang ini telah dimasukkan dalam penjara, dan dia stay dalam penjara itu selama 4 tahun, if I'm not mistaken. Selepas tu dia keluar daripada penjara tu, Cassandra Lang, anak kepada Scott Lang ini, sudah pun besar. Okey, itu adalah satu kegagalan lah untuk Scott Lang, kerana dia tidak dapat melihat anaknya, iaitu Cassandra Lang ini, membesar daripada seorang bayi pergi kepada seorang budak. So dalam filem Ant-Man and the Wasp, kita dapat tahu that aku tak ingat Ant-Man and the Wasp ataupun Avengers Infinity War ataupun Avengers Endgame, di mana Scott Lang dia terperangkap di dalam Quantum Realm akibat daripada Thanos punya snap. Apabila Thanos dia snap menggunakan Infinity Gauntlet itu, Janet Van Dyne, Hank Pym dan juga Hope Van Dyne yang berada di luar kawasan Quantum Realm tu tidak dapat menyelamatkan Scott Lang yang berada dalam Quantum Realm. So dia stuck dalam Quantum Realm itu selama 5 tahun. Tahu-tahu anaknya daripada yang sudah kecil tu sudah pun menjadi seorang remaja. Dah overall total dalam 9 tahun Scott Lang hilang masa bersama anaknya. Kenapa aku cakap main plot ni sangat kuat? Apabila dalam official trailer tersebut kita dapat tengok Cassandra Lang dimasukkan ke dalam penjara, dan Scott Lang somehow dia rasakan that dia gagal untuk mendidik anak dia ataupun melihat anak dia membesar, and somehow Cassandra Lang telah mengikut jejak langkah ayahnya untuk menjadi one of the criminal. Dia bukanlah criminal yang massive criminal, tapi a small criminal lah. Tapi untuk seorang ayah yang menyayangi seorang anaknya, melihat anaknya dimasukkan ke dalam penjara dan sebagainya, itu adalah satu kesalahan yang dia rasa dia perlu bertanggungjawab lah. Ekoran daripada dia hilang most of the time anak dia membesar tu, dia tak ada di samping anaknya, iaitu Cassandra Lang tu. So apabila Cassie telah membantu the Ant family ni untuk mencipta satu device ke dalam Quantum Realm, mereka semua ni telah dimasukkan ke dalam Quantum Realm dan berjumpa dengan one of the penduduk yang sangat kuat ataupun one of the karakter yang sangat kuat dalam Marvel Comic, iaitu Kang the Conqueror. Tapi mereka semua ini, the Ant family ni, tak tahu apakah Kang dapat buat, ataupun dia tak tahu apa Kang punya capabilities. Okay? Dan aku rasa somehow Janet Van Dyne, selama dia terperangkap di dalam, tak silap aku 20 tahun, dia terperangkap 20 tahun dalam Quantum Realm tu, dia memang kenal dengan mamat ni, iaitu Kang the Conqueror, dan apakah vision dia terhadap dunia, which is to conquer the world, to conquer the multiverse, everything dia nak conquer lah, senang cerita Kang the Conqueror ini. So apabila mereka semua ni dimasukkan ke dalam Quantum Realm, Kang the Conqueror ini dapat offer kepada Ant-Man ataupun Scott Lang ini satu jalan mudah ataupun satu solusi untuk dia mendapatkan kembali masanya bersama anaknya, which is benda tu memang Scott Lang mahukan lah. Walaupun mereka semua ni the Ant family cakap jangan buat, tapi siapa yang rasa semua benda ni, siapa yang rasa kehilangan masa dan sebagainya adalah Scott Lang. So apabila Kang the Conqueror offer something yang very very good on the table, memang Scott Lang
tanpa consider apa-apa, memang dia akan bantu. Itu apa yang aku rasa lah. So apa yang Kang nak adalah beberapa kompartmen untuk mencipta dia punya time machine. Okay, time machine. Sebab aku tengok dalam trailer tu, nampak Chronopolis ni memang seakan-akan seperti kau tahu tak masa Tony Stark buat bukan hologram lah, macam visual of time machine tu lah, macam nak buat sama seperti apa yang kita dapat tengok dalam Chronopolis ni. So at some point kita tahu that Kang the Conqueror cuba untuk create dia punya time machine untuk travel through time, through the dimensi. Each time yang dia nak specific time ke mana dia nak pergi ke situ. Okay, so at the first place juga, sebelum dia nak pergi ke every time yang dia nak tu, dia nak keluar daripada quantum realm ni lah. Sebab tu dia memerlukan pertolongan daripada Scott Lang. Dan kita tak dapat tahu tau, kita tak dapat witness official trailer yang dirilis semasa Comic Con, if I'm not mistaken, semasa Comic Con. Siapa yang menghadiri event Comic Con tersebut sahaja yang dapat melihat trailer tersebut. Dan dalam official trailer ni, kita dapat tahu scripting, di mana scripting yang menceritakan tentang Kang mengatakan kepada Scott Lang, have I killed you ever before? Kita tak dapat tengok dalam official trailer ni. Tapi apabila kita cuba untuk menampal puzzle-puzzle ni, kita dapat tahu that Kang sangat-sangat memerlukan Ant-Man. Kenapa dia perlukan Ant-Man adalah untuk mencuri beberapa kompartmen yang telah hilang daripada Kang the Conqueror. Contohnya seperti mungkin The Bangers oleh Miss Marvel tu, Kamala Khan, ataupun Shang-Chi punya Ten Rings itu. Aku rasa sangat-sangat berkaitan dengan apa yang Kang mahukan, iaitu untuk create time machine lah. Kalau bukan kerusi sama macam Marvel Comic pun, at least any kind of technology untuk travel through time. Itu apa yang Kang mahukan. Okay, maybe some of you guys cakap, kalau Kang sangat powerful dan sangat power gila kan, yang aku hype sangat tentang villain ni, kenapa dia tak buat sendiri je, senang kan? Kenapa dia tak pergi je mencuri dan sebagainya? First and foremost, dia tak nak keluar dari quantum realm. Dan apabila Ant-Man dimasukkan ke dalam quantum realm, ini adalah satu tiket kepada Kang untuk keluar daripada sini and untuk conquer the timeline. Senang cerita, okay? Senang cerita. Yang kedua, dia tahu that this event ataupun this mission is kind of dangerous untuk dirinya sendiri, sebab dia tak tahu apakah threat di luar sana. Walaupun dia tahu Avengers telah exist in every universe di luar sana, tapi dia tahu that dia tidak capable lagi untuk menewaskan a team of Avengers. Mungkin Ant-Man dia boleh tewaskan, tapi Avengers di luar sana belum, sebab dia punya device belum siap lagi. Ada beberapa kompartmen yang hilang, contohnya seperti The Bangers ataupun Ten Rings itulah. Yang ketiga adalah kenapa dia nak Scott Lang mencuri device ataupun kompartmen ini adalah sebab dia nak lead ahead. Dia nak mendahului every variant of Kang the Conqueror. Sebab dalam Marvel Comic, Kang ni memang dia ada bersifat tikam belakang lah. Okay, ni bukan tikam belakang sama dengan member ke tak, ni tikam belakang antara diri dia sendiri. Ada version of Kang ni tikam Kang ni, ada version Kang ni tikam Kang ni. So untuk dia step ahead, untuk dia mendahului pertandingan tersebut di antara another Kang dan sebagainya, dia perlukan Ant-Man untuk mencuri kompartmen ini. Okay, so basically itu adalah the main plot of Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. So yang kedua yang kita boleh ceritakan adalah Kang the Dynasty. The Dynasty has already arrived in MCU. Kita tahu that Avengers The Kang Dynasty akan muncul pada tahun 2026, if I'm not mistaken. Dan ini adalah pertama kalinya Kang the Conqueror muncul di dalam MCU, dan dia berjumpa dengan one of the characters dalam MCU juga, iaitu Ant-Man. Benda ni filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni, aku dapat rasakan the vibe of Avengers Infinity War. Okay, walaupun ini tak melibatkan Avengers, walaupun ini hanyalah melibatkan Scott Lang, the Ant family dan sebagainya, tapi sekarang ni Ant-Man dia bertempur dengan one of the powerful character di dalam Marvel Comic. Okay, one of the powerful character, bukannya a team of Fantastic Four ke, tak. Ant-Man saja. Ant-Man yang boleh kecilkan badan dia, besarkan badan dia, and seseorang yang memahami quantum realm. Okay, dan tahu mencuri barang lah. Senang cerita kan, Scott Lang tahu untuk curi sesuatu benda. Dan untuk memfikirkan that the Kang Conqueror muncul dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini, this thing is very very huge, sangat-sangatlah besar. And kita expectation, aku rasa kita boleh letakkan expectation untuk filem ni, ianya akan memberi impak yang besar sama seperti Avengers Infinity War. Okay, aku tak nak bagi fake hope tapi itu adalah expectation aku untuk untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Dan dalam trailer tersebut juga, dalam official trailer tersebut juga, kita dapat tengok Kang. Dia punya origin dah berubah Dia punya origin dah berubah, sebabnya kita tahu Kang ni datang daripada abad 31. Okay, di mana dia mencipta timeline dan patah balik masa dan sebagainya. Tapi one of the thing tentang Kang ni, dia tidak mempunyai superpower. Superpowernya adalah intelligence and untuk time travel. Itu adalah Kang the Conqueror dalam Marvel Comic. Tapi di dalam MCU,
di dalam MCU dia berjaya untuk menembak laser. Dalam ending scene untuk official trailer tu, kita dapat tengok that Kang menembak laser warna biru tu kan, which is itu adalah one of the origin twist untuk karakter Kang. Sebab dalam komik dia tak boleh membuat perkara sedemikian, tapi aku believe that kuasa biru itu hanyalah daripada suitnya saja, bukannya daripada tangan dia. He is just a normal human being. Itu apa yang aku rasa, tapi aku tak tahulah. Kok tiba-tiba dia keluar, memang Kang ada kuasa laser kat tangan, tapi aku tak rasa lah macam tu. Aku rasa kuasa laser itu datangnya daripada suit dia. Oh, cakap pasal suit ataupun cakap pasal kostum Kang the Conqueror, sangat-sangat komik accuracy. Warna purple, warna hijau, warna biru ke hijau, aku lupa. Tapi that is really ideal lah. Kostum tu sangat-sangat ideal, dah sama dengan komik. Itu adalah satu pujian yang aku berikan kepada anyone yang mencipta kostum untuk Kang the Conqueror. Dan basically Kang the Conqueror dalam MCU ni, yang daripada trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania tu, apa yang aku dapat rasakan that this Kang aku tak tahu lah, ni apa yang aku rasa sajalah. This Kang is very powerful, lagi powerful daripada Kang di dalam komik, Kang the Conqueror dalam komik. Itu apa yang aku rasa sajalah. Yang ketiga yang kita boleh sembang untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini, Ant-Man in the Multiverse of Madness. This is a true Multiverse of Madness lah, walaupun dia takkan menceritakan every compartment untuk multiverse, tapi ada a bit of multiverse yang berlaku di dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Contoh yang pertama, apabila kita dapat tengok Ant-Man ataupun Scott Lang, dia duplicate diri dia sendiri menjadi dua version. Okay, ada dua orang kat situ, dan aku believe dua orang yang berada di situ adalah seorang Scott Lang daripada MCU 616, seorang daripada dunia yang berbeza. Okay, so berlakunya multiverse of madness di dalam filem ini. Lepas tu juga ada momen di mana kita dapat tengok 1,000 of Ant-Man muncul dalam satu scene tu, cuba untuk mencapai, aku tak tahu adakah itu satu mesin yang Kang cipta ataupun satu mesin yang dia nak curi ke, aku tak tahu about that thing. Sebab walaupun tapi aku tahu benda ni berlaku dalam Chronopolis. Aku tak tahu apakah benda itu, tapi the highlight, apa yang aku nak highlight yang dalam momen tersebut adalah 1,000 ataupun 1,000,000 of Ant-Man. Dia bercantum dan cuba untuk buat tower untuk pergi reach benda bola besar kat atas tu. Dekat sini bermaksud there is 1,000 and millions of Ant-Man yang berada di dalam waktu itu. Macam mana dia buat, aku tak tahu. Aku tahu macam mana dia menghasilkan 1,000 ataupun 1,000,000 of Ant-Man pada waktu itu. Dia sama macam ni lah. Dia sama macam Spider-Man Way Home dipanggil Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire dalam satu filem. Dia sama juga seperti Doctor Strange Multiverse of Madness dipanggil Defender Strange, dan banyak-banyak lagi Strange dalam Earth 838 dan sebagainya. Macam itulah apa yang terjadi di dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tapi cumanya amount of variant dalam satu filem ni sangat-sangat banyak. Amount of Ant-Man cuba untuk membantu Scott Lang, cuba membantu Scott Lang, cuba untuk membantu Scott Lang untuk menewaskan Kang. Macam itulah ideanya. Dan lepas tu juga kita dapat tengok that Scott Lang ataupun Ant-Man ni, dia pergi kepada satu tempat di mana Kang yang bawa dia. Aku tak sure if that still tempat tu berada dalam quantum realm lagi, ataupun tempat tu dah pergi kepada nexus of all realities. Ni dah ramai orang yang membuat rumor tentang nexus of all realities. Aku pun tak pasti about that thing. Adakah betul dia dimasukkan kepada satu tempat yang bernama nexus of all realities, sama seperti Doctor Strange Multiverse of Madness. Apabila pintu terbuka, lepas tu ada a book of Vishanti kan. Pada mulanya orang pun ingat itu adalah nexus of all realities, satu pintu multiverse lah senang cerita, di mana time pun tak exist kat situ. Aku tak pasti adakah this is the place sama seperti dalam komik nexus of all realities. Aku memang sangat-sangat tak pasti, tapi there is a place yang mana Kang akan bawa Scott Lang pergi ke situlah. Untuk apa? Basically mungkin dia akan menceritakan serba sedikit tentang quantum realm itu. Yang keempat, di dalam trailer of Ant-Man and the Wasp: Quantumania, kemunculan MODOK, bos. MODOK finally appear di dalam official trailer untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania dan officially datang ke dalam MCU. Okay, kita judge dia punya comic accuracy untuk karakter tersebut dululah. Aku suka, I'm glad that finally dia munculkan MODOK duduk di atas kerusi terapung dan kepala dia besar, badan dia kecil dan sebagainya. The suit very comic accuracy, nampak sangat goofy sama seperti dalam komik. But the real thing is apabila kita dapat tengok muka Darren Cross. Oh, lupa aku nak tambah. So basically aku rasa MODOK is same person seperti Darren Cross yang melakukan watak sebagai Yellow Jacket lah, yang pakai. Sebab kita tengok dalam Ant-Man yang pertama, filem yang pertama, Darren Cross dia dikecilkan sehingga partikel pop, dia hilang macam tu. Kita ingat dia mati, tapi dia tak mati. But somehow dia muncul dalam filem ini sebagai karakter yang baru, iaitu MODOK. Cakap pasal MODOK yang
kepala besar, badan dia kecil dan sebagainya itu. Aku rasa semua benda dekat situ, bukan semua benda, most of the thing about MODOK ni dah okay. Tangan dia kecil, kaki dia kecil, dia terapung, melekat kepala dia melekat kat kursi. Tapi yang muka Darren Cross tu nampak macam daripada karakter Mr. Electric daripada filem Shark Boy and Lava Girl. Okay, nampak sangat muka dia tak kena, tapi aku rasa mungkin sukar kot untuk membuat karakter MODOK in the live action. Tapi adalah beberapa konsep art untuk MODOK ni yang aku agree kalau dia pergi sebegitu. Sebab MODOK ni kita dapat tengok dalam komik memang dia karakter yang agak seram lah, tengok kepala yang besar macam tu lah. Tapi dalam trailer tu MODOK nampak sangat-sangat goofy. Tapi aku rasa aku terpaksa accept lah, sebab filem ni pun akan datang pada bulan 2 nanti kan. So kita akan dapat tengok that kind of MODOK lah. So apa kepentingan MODOK dalam filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni? Basically at the first place, apabila dia dimasukkan ke dalam Quantum Realm, aku rasa memang Kang yang first akan jumpa dengan dia. Kang jumpa dia minta tolong MODOK untuk bantu dia. So dia developkan Chronopolis. And aku tak tahu if MODOK ini akan menjadi ketua kepada persatuan ataupun askar-askar Kang ni. Aku tak tahu benda tu betul ke tak. Tapi kalau ikutkan MODOK ni dalam komik, dia direka oleh AIM. Okay, AIM. Tapi aku tak sure if, aku rasa memang karakter MODOK ni dah basically origin twist. Memang dah twist gila-gila. Macam mana dia terjadi dan sebagainya, aku tak tahu. Ianya melibatkan askar-askar Kang the Conqueror kan. So at the first place, dia akan cuba untuk membalas dendam lah terhadap Scott Lang ataupun Ant-Man. Tapi selepas dia tahu intention Kang ke apa, dia akan try to help Ant-Man untuk memenangi peperangan di antara Ant-Man dan juga Kang the Conqueror. Aku rasa itulah apa yang akan terjadi. But at first place, memang dia akan tunjuk dia punya dia punya rage terhadap karakter yang bernama Ant-Man ini. Dan ya, aku tahu ramai yang membenci, tapi ya, finally MODOK is here tu pun aku dah rasa mencukupi. Dan MODOK, cakap pasal MODOK, adakah dia akan survive dalam filem ni? Aku rasa dia akan mati. This time dalam filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dia akan mati for sure, aku rasa. Okay, kita tengok benda ni betul lah ataupun tak apabila Ant-Man keluar nanti. Okay, so itulah beberapa benda yang aku observe lah di dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania official trailer yang kedua. So the question adalah beberapa question yang maybe akan linger dalam kepala korang. First thing first, adakah Ant-Man akan mati? Okay, this is more from my perspective. Tak ada kajian, tak ada research dan sebagainya. Okay, from my perspective, Ant-Man should mati in this film. Bukan tentang karakter justice, bukannya Ant-Man akan muncul lah dalam Secret Wars nanti dan sebagainya. Okay, here is why. Aku tahu aku tak boleh nak meletakkan judgement ataupun meletakkan sentimen di mana Ant-Man akan mati dan sebagainya. Sebabnya sekarang ni kan dah ada multiverse. So kalau Ant-Man mati pun Ant-Man yang lain ada lagi dan sebagainya. Tapi the real reason kenapa Ant-Man perlu mati dalam filem ini adalah kerana untuk menunjukkan karakter Kang the Conqueror ini sangat-sangat powerful. Sama impactnya seperti Avengers Infinity War, di mana kita dapat tengok ramai gila karakter yang hilang begitu saja. All of the hopes disappear. Macam tu saja. So apabila Ant-Man mati dalam filem ni, ini akan membuatkan satu image terhadap superhero ini. Contoh superhero ni akan melihat Kang the Conqueror ni as a serious villain. Okay, serious villain di mana Avengers need to stop him, walau macam mana pun caranya. Sama seperti apa yang Thanos buat pada waktu dahulu. Aku bukanlah nak Ant-Man mati. Aku suka Paul Rudd menjalankan watak dia sebagai Ant-Man. Tapi it is a great moment untuk melihat Kang the Conqueror pula evolve kali ni. Kang the Conqueror punya impact terhadap dunia perfilman MCU. Itulah tanggapan aku lah. Dan at the end of this film, aku tak tahu, ada dua jalan saja apa yang aku nampak di ending of Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni. Satu, Ant-Man akan mati cuba untuk menewaskan Kang the Conqueror. Sebab logically speaking, Kang the Conqueror ni sangat-sangat powerful. Okay, itu je aku boleh cakap, sangat-sangat powerful. Untuk Ant-Man yang ada kuasa mengecil dan membesar untuk menewaskan Kang, memang tak logik. Sumpah, memang tak logik. Even Avengers datang untuk menewaskan Kang pun benda tu dah tak logik. Okay, dan dia, okay, tadi aku cakap matian, dia akan mati. Dan the Ant family, termasuk Cassandra Lang, Hope Van Dyne, Janet Van Dyne dan juga Hank Pym akan keluar pergi daripada Quantum Realm and seek for help. Okay, dan Cassandra Lang akan survive. Macam mana pun dia akan survive dalam filem ni, kerana dalam filem ni kita akan dapat tengok Ant-Man akan pas dia menyekit kepada
Cassandra Lang, yang mana akan menjadi statue one day. Okay, walaupun sekarang dia dah jadi statue dah sebenarnya. So ini adalah satu transition moment yang sangat-sangat bagus, emotional untuk Ant-Man, paskan dia punya tanggungjawab itu kepada statue pula, kepada anaknya iaitu Cassandra Lang ni lah. Aku rasa itu satu momen yang bagus lah, sebab kita tahu even dalam Marvel Phase 4 pun is all about transition. Superhero ni memberi superpower kepada superhero ni, memberi tanggungjawab kepada superhero ni. And this thing, the transition, kalau benda ni jadi, kalau Ant-Man mati, transition moment di antara Ant-Man pergi ke Cassandra Lang, aku rasa itu akan menjadi transition moment yang sangat-sangat powerful. Instead of Hawkeye kepada Kate Bishop ke, instead of Captain Marvel kepada Miss Marvel ke, instead of Iron Man kepada Ironheart ke, benda-benda macam tu lah. Aku rasa sebab dia orang akan develop kepada yang Avengers nanti one day, aku tak tahu bila akan keluar ke. Aku rasa itu adalah satu transition moment yang bagus lah. Kalau Ant-Man tak mati, any other members akan mati. Tapi aku rasa memang Ant-Man akan mati, aku rasa. Okay, so pilihan yang kedua adalah Ant-Man akan start dalam Quantum Realm. Yes, aku tahu ramai dah cakap pasal benda ni, dia akan start dalam Quantum Realm. Memang benda tu logik, sebabnya kenapa? Of course, helmet kepada Ant-Man pecah, dan at the end of the trailer untuk Ant-Man and the Wasp Quantumania itu menunjukkan di mana dia tak boleh untuk mengecil ataupun membesarkan dirinya. Okay, so apabila benda ni jadi, apabila helmet itu telah hancur, dia start dekat Quantum Realm. So keputusan tersebut belong kepada Kang the Conqueror. Adakah dia akan membunuh Ant-Man ataupun dia akan membiarkan Ant-Man di situ saja. Okay, tapi overall aku dah cakap daripada perspektif aku, memang ini adalah peluang terbaik untuk mematikan watak Scott Lang. Dia bukan full of honor lah, tapi untuk memberikan impact yang besar kepada upcoming filem nanti, Avengers Secret Wars, Avengers Kang Dynasty. Okay, even Shang-Chi Wreckage of Time ke dan sebagainya. Itu adalah pendapat aku personally untuk untuk Ant-Man and the Wasp Quantumania official trailer yang kedua baru-baru ni. So kita pergi pula kepada at the end of that filem untuk Ant-Man and the Wasp Quantumania, apakah yang jadi? Apakah probability credit scene yang akan muncul? Aku still stick kepada satu teori ni yang aku telah cakap dahulu tentang Fantastic Four. Aku rasa benda ni tak ada research juga, tak ada reference dan sebagainya. Reference kita boleh kalau reference pun kita boleh cakap pasal Kang bertemu dengan Fantastic Four lah dalam komik yang lama dahulu. Okay, contohlah katakan dekat sini kita pilih option satu dulu, Ant-Man mati, the Ant family finally found a way untuk keluar daripada Quantum Realm itu. They need to seek for help, basically. Maybe not from Avengers, maybe not from Doctor Strange. Doctor Strange pun tengah struggle dengan incursion sekarang ni. Dan ada satu persatuan yang mereka semua ini tahu, yang Hank Pym tahu tentang persatuan ini, yang sudah lama pun wujud, yang juga ada kemahiran tentang Quantum Realm, iaitu Fantastic Four. Reed Richards akan menunjukkan, maybe aku tak tahu credit scene tu di mana The Ant family ni datang kepada satu bangunan ni di mana Fantastic Four ada kat situ ke, ataupun ada credit scene di mana mereka cuba mencipta haluan masuk untuk Quantum Realm, yang itu adalah Fantastic Four ke apa, anything that related to the Fantastic Four lah. Tapi ini bukan yang menunjukkan di mana scene tersebut adalah untuk upcoming filem seterusnya, satu filem seterusnya. Tak, dia akan sambung kepada Fantastic Four yang latest nanti, Fantastic Four solo film lah, Fantastic Four kan. So itu adalah pendapat aku sajalah untuk credit scene Ant-Man and the Wasp Quantumania. Adakah Kang akan menang peperangan akhir itu? Aku rasa dia tak menang, dan juga Ant-Man pun tak menang. Tapi akan ada solution yang lain, macam mana Kang the Conqueror dapat mengembalikan dia punya kompartmen itu. Mungkin melalui Secret Invasion kan, Skrull, Talos dan sebagainya, mungkin melalui Armor Wars, mungkin juga melalui series Loki. Anyhow, akan ada puzzle yang akan di-reveal nanti. Okay, so basically itu adalah correct plot session untuk Ant-Man and the Wasp Quantumania. So apa pendapat korang about this thing? Adakah korang setuju ataupun tak? Ataupun korang ada any kind of theory on how Ant-Man akan survive ke, tak survive ke? Leave your comment down below. Aku nak tahu pendapat korang about that thing. Okay, so kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana menunggu, dan terima kasih juga kerana melihat video ni. I see you again. Okay, Assalamualaikum dan bye-bye.